Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Kaifahalukum? Didoakan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan saya Da'i Hadari akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Untuk hari ini, Tanyalah Ustaz, hari Selasa 18 Julai 2023. Dan sebenarnya kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Jadi apa-apa pun perencanaan anda, terutamanya untuk kita masuk tahun baru, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para penonton sekalian, anda sedang menonton juga Tanyalah Ustaz yang dibawakan secara langsung dengan topik hari ini, berjemaah pahala berganda. Dan sebenarnya ada juga kami amat alu-alukan untuk menonton siaran langsung hari ini secara high definition ataupun secara definisi tinggi di www.tonton.com.my. Baiklah para penonton sekalian, hari ini saya sangat bertuah kerana apa? Hari ini kita nak bicarakan tentang topik berjemaah pahala berganda ni. Mungkin kita nak tahu dari sudut apakah kebaikan pahala berjemaah, yang dikatakan dituntut untuk berjemaah tu kenapa. Bahkan kita nak tahu jugalah nanti akan dibawakan juga cara nak berjemaah tu, nak solat berjemaah tu macam mana. Boleh ke yang masbuk tu jadi imam? Kan? InsyaAllah kita akan dapatkan perincian lanjut. Cumanya bukan daripada saya. Hari ini kita sangat bertuah kerana bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Hari itu kita dah sembang tentang tayamum tempoh hari. Hari ini kita bersua lagi untuk kita sembang pula tentang berjemaah pahala berganda ni. Dan saya yakin Ustaz, banyak yang Ustaz akan kongsikan, terutamanya dikabarkan Ustaz akan tunjukkan juga kejap je lagi bagaimana practicality, cara bagaimana untuk kita berjemaah tu. Para penonton sekalian, kami amat alu-alukan soalan daripada anda. Jadi anda boleh, yang pertama sekali boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook kami, terutamanya di Tanyalah Ustaz TV3. Tapi dengan syarat kena like dulu page kami tu, insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, sebagai permulaan ataupun mukadimah diskusi kita pagi ini, kenapa dituntut dalam Islam ini untuk berjemaah dan apakah yang dikatakan berjemaah itu? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya, dengan sebab kerahmatannya, dengan sebab kasih sayangnya, semoga kita sentiasa dilimpahkan, dikurniakan kerahmatan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Da'i Hadari. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik. Masya-Allah. Ceria di pagi harinya. Terima kasih kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz di TV3 ataupun TV9. Semoga Allah merahmati, dan kepada semua para penonton yang setia, yang sentiasa melihat dan menonton dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga di mana juga kita berada, kita dirahmati dan kita mendapat kasih sayang Allah, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai tentang jemaah, iaitu kita kena faham antaranya yang disebutkan di dalam banyak hadis Nabi, di dalam ayat-ayat suci Al-Quran mengenai tentang jemaah ini. Kita nak faham mengenai solat jemaah dulu. Solat jemaah ni disebutkan oleh para alim ulama, iaitu menyambungkan solat yang dilakukan dengan mengikut perbuatan imam. Maknanya apabila imam melakukan sesuatu, seperti mana di dalam sebuah hadis, innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Bukan kita tentang imam rukuk, biarkan dia rukuk seorang. Kan imam sujud, biar padan muka dia seorang je sujud, kita jangan ikut. Tak, dijadikan imam tu untuk kita ikut. Maka kata para alim ulama, kita ni nak solat berjemaah mesti kena ikut imam. Itu nombor satu. Kemudian kalau kita tengok daripada sejarah baginda Nabi SAW, ketika mana baginda Rasulullah 13 tahun di Mekah, Nabi solat seorang diri. Kenapa? Kerana pada waktu itu dakwahnya Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi. Betul.
Dan ketika mana Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, maka ketika itulah Nabi SAW melakukan solat jemaah. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab, di dalam sirah sirah Imam Ibn Hisham dan sebagainya. Rahikul Makhtum menyatakan baginda melakukan solat berjemaah ketika mana Nabi SAW di Madinah, dan disebutkan di dalam Fiqhul Manhaji. Kemudian bila kita sebut mengenai tentang kebaikan solat jemaah ini, di dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi, salatul jamaah afdal min salatil fazi bi 27 darajah. Solat berjemaah ini ganjarannya lebih besar daripada solat seorang diri. Fazi ni seorang diri. Seorang diri. Kita rasa seorang diri lah khusyuk, Ustaz. Sebab kita fokus, maksudnya kita rukuk sendiri, kita sujud. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya berjemaah. Dan kata Nabi, solat berjemaah ni dia dapat ganjarannya 27 ganjaran. Dan angka 27-nya jangan tengok pada angka kita. Ustaz, sikit sangat 27 ni. Tak, dia besar. Tetapi angka itu nak gambarkan bahawa orang yang solat seorang dengan orang yang solat berjemaah, sudah pasti solat berjemaah ni ganjarannya banyak. Lagi besar ganjarannya. Dan kata Imam Nawawi, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Muslim bi 25 darajah. Ada satu hadis 25 darjat. Ada kata 27, ada kata 25. Maka kata Imam Nawawi, dia bergantung pada kualiti solat kita pula. Bila seseorang itu solat, maka dia bukan saja berjemaah. Dia tengok kualiti solat dia, khusyuk dia, bagaimana dia mengikut imam, dia faham ataupun tidak. Sebab tu hari ni tajuk kita mengenai tentang solat berjemaah. Jadi kita nak tahu, ramai saya faham sahabat-sahabat penonton, mungkin daripada kalangan wanita, Ustaz, saya ni Ustaz nak solat di masjid. Boleh ataupun tidak saya nak jemaah dekat masjid? Atau lebih baik solat saya solat di rumah? Jadi untung lelaki boleh solat berjemaah. Kami wanita mungkin tak dapat nak berjemaah. Jadi bagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka inilah kupasan kita. Contohnya waktu sebelum daripada ni PKP. Berterabur macam mana siapa nak jadi imam. Ya, betul. Kedudukan imam, kedudukan makmum, kedudukan isteri, kedudukan anak. Dan contohnya lagi kalau seorang ibu tunggal, contohlah ibu tunggal, dia ada seorang anak. Yang mungkin anak ada 7 tahun ataupun 8 tahun. Adakah ibu ni kena jadi imam ataupun anak dia jadi imam? Ini persoalan-persoalan yang kita akan bahaskan sebentar sahaja lagi, insya-Allah, dengan soalan-soalan dan ada praktikalnya. Jadi sebab tu kena kongsi, like, share, sebab benda ni penting. Betul. Banyak ilmu kita akan dapat hari ni, Ustaz, ya. Insya-Allah. Tapi janganlah pula suami tu kata awak lah jadi imam, katanya. Dia cakap kat isteri dia, pelik pula tuan-tuan perempuan ya. Baiklah, Ustaz, mungkin sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, termasuklah kita nak raikan soalan daripada para penonton, bagaimana kalau ada antara kita yang masih lagi tak nak berjemaah atas alasan yelah mereka ni fahaman kita tak sama, jadi kita tak naklah solat dengan dia, dia ni lain macam ni, doa pun tak ada tu. Macam mana tu, Ustaz? Adakah kita boleh menolak untuk berjemaah atas kerana berbeza pendapat? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ada terdapat di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, laqad hamamtu an amura bis salah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku bertekad supaya solat ini didirikan. Itu nombor satu. Nabi SAW minta supaya solat ni didirikan. Fatuqamu summa ukhalifa ila manazil qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim. Kata Nabi SAW, kemudian aku akan pergi, maknanya Nabi suruh kita solat berjemaah. Kemudian kata Nabi, kemudian aku pergi kepada setiap rumah. Kalau boleh aku nak pergi kepada setiap rumah seseorang yang tidak dapat hadir untuk solat berjemaah. Kalau dia tak nak hadir disebabkan tidak ada keuzuran, maka aku nak bakar rumah dia. Allah. Ini kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Maka ulama berbeza pandangan. Adakah solat berjemaah ni wajib ataupun dia jadi sunat yang dituntut. Sunat muakkad? Sebab ada dalam hadis yang lain bagaimana siwak. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak.
kalaulah aku ni tidak akan menyusahkan umat aku, maka aku akan tuntut mereka untuk melakukan siwak. Maka ulama kata, adakah dia ni wajib? Sekiranya wajib, mesti ada dosa kalau dia tak lakukan. Betul. Ataupun dia sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i, dia terdapat dua. Satu, dia kata sunat muakkad, sunat yang dituntut saja. Dia wajib, solat ni wajib, tetapi berjemaah ni sunat yang dituntut. Satu lagi pandangan dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa dia adalah fardul kifayah. Dia termasuk dalam fardul kifayah apabila dalam kampung kita, dalam qaryah kita ada orang yang melakukan solat berjemaah, maka yang lain terlepas. Tapi kalau satu kampung semua tak solat berjemaah, tidak ada tempat solat, maka satu kampung tu berdosa. Allah. Ini disebutkan di dalam kitab fiqh, di dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu, sebab apa pentingnya, sedikit lagi saya nak sentuh, sebab apa pentingnya kita kena tahu bahawa solat berjemaah ini dia merapatkan tali silaturahim. Kerana kita tengok dalam satu saf. Sebab tu sunat imam sebut apa? Sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamami salah. Kemudian kita sambung, fatakhtalifu la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Ini dalam hadis Imamul Muslim. Rapat-rapatkan saf. Itu hubungan silaturahim kita. Tak kiralah dia kedudukan VVIP ke, dia dai ke, dia mana datang pun. Itulah. Dia ustaz ke, dia pekebun ke, penerbit ke, tak kiralah mana pun dia, maka dia duduk dalam satu saf untuk menyempurnakan solat. Dan kata Nabi, yang ni yang hebatnya, la takhtalifu, jangan kamu berbeza. Fatakhtalifu qulubakum, maka Allah akan beza-bezakan. Itu hebatnya berjemaah. Sebab berjemaah, kita patuh kepada pemimpin yang di hadapan kita. Kalau imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Dia tak boleh kalau imam rukuk, kita pergi sujud. Maknanya kalau seseorang melakukan yang demikian, batal solat dia. Yang ni antara kelebihan dan faedah dan penegasan Nabi SAW. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW ni, ialah bulan Muharram nak masuk ni, kita hijrah ni kan. Walaupun kita faham bahawa kelebihan orang yang mendirikan solat dan orang yang berjemaah ni banyak kelebihan. Dan seperti mana yang disebutkan, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW di Masjid Nabawi dan di Masjid Quba sebelum Nabi sampai ke Madinah, Masjid Quba, Nabi dirikan masjid supaya penyatuan di situ. Kemudian pergi ke Madinah, bina Masjid Nabawi, penyatuan di situ. Simbol kesatuan juga. Simbol kesatuan. Itulah syiar Islam, kata ulama, solat berjemaah ni. Bila doktor sebut tentang syiar, solat juga syiar Islam. Jadi, kalau kita kerjakan secara berjemaah, sudah pastinya akan menzahirkan utuhnya kesatuan umat. Apa komen doktor? Sebenarnya itulah yang sepatutnya berlaku. Sebab bila kita tengok kesatuan ummah ni, dia berlaku waktu bila? Waktu ketika kita solat berjemaah. Betul. Sebab solat berjemaah ni, tengok bagaimana tertibnya, bagaimana keadaan kepatuhannya. Kita mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala susun ini supaya solat berjemaah ni, bila kita keluar daripada masjid, kehidupan kita juga dalam keadaan berjemaah. Sebab ada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Sesungguhnya syaitan ini, dia akan mencari orang yang duduk seorang-seorang. Tetapi kalau kita duduk dalam keadaan berjemaah, maka susah syaitan nak goda. Ni terdapat dalam hadis. Seumpama serigala yang mencari kambing. Betul. Kalau kambing ni duduk dalam kumpulan dia, susah serigala nak attack. Sebab daripada kambing-kambing ni, dia akan membantu. Tetapi kalau duduk sekor-sekor, seorang-seorang, maka senang dilalaikan. Dan begitu juga sama macam solat berjemaah kita tengok. Berapa ramai orang hari ni solat sendiri banyak yang lupa. Rakaat ni 3 ke 4? 3 ke 4. Dah rukuk ke belum rukuk? Dah sujud ke belum sujud? Sebab banyak mikir. Tetapi kalau kita solat berjemaah, imam lupa, siapa ingatkan? Makmum lupa, ikut imam. Imam bangun, rupanya tambah lagi 1 rakaat. Jadi itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika mana Nabi SAW lupa juga, diingatkan oleh para sahabat. Pernah berlaku ya? Pernah berlaku. Dan Nabi SAW diingatkan. Sahabat tanya selepas, adakah solat ini telah dikurangkan ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau kurang aku bagi tahu.
maka Nabi kata sesungguhnya aku manusia, aku juga terlupa. Dan itulah hebatnya berjemaah, kerana dia akan saling ingat mengingati antara satu sama lain. Subhanallah. Jadi ini antara kebaikan dan saya yakin keistimewaan yang sangat besar dalam kita berjemaah, Ustaz, ya. Baik Ustaz, nanti kita akan sambung lagi apa yang kita bawakan hari ini, iaitu berjemaah pahala berganda. Jadi kepada anda semua, terus setia dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berjemaah pahala berganda. Itulah yang kita sembang-sembangkan, dapatkan manfaat pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan risau, masih lagi dalam Tanyalah Ustaz, cuma tadi di set sana. Sekarang kita di set sebelah dan kita masih lagi bersama juga dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Baik Doktor, apa yang kita nak terangkan dekat sini Doktor? Baik, insya-Allah kita sebenarnya nak terangkan mengenai bagaimana kedudukan. Sebab bila solat berjemaah ni, yang ramai orang mempersoalkan adalah kedudukan imam dan makmum. Itulah. Sebab kita kena faham bahawa ada terdapat persoalan-persoalan, antaranya dia kata Ustaz, contohnya saya masuk solat tu ialah sebab terlewat disebabkan tuntutan kerja ataupun mungkin ada hal-hal yang menyebabkan kelewatan untuk solat berjemaah. Bila dia pergi ke masjid, imam dah tahiyat akhir. Sudah. Jadi saya masuk tu, adakah saya perlu tunggu berdiri ataupun saya terus duduk? Dan persoalan dia, adakah saya kena ikut imam seperti mana yang dilakukan dan dapat tak saya pahala jemaah? Yang ni persoalan-persoalan yang kebanyakan orang akan tanya, dan paling banyak adalah kedudukan. Kalau seorang laki-laki menjadi imam, boleh tak dia jadi imam dia seorang-seorang? Contohnya dia solat seorang, dia kata nak dapatkan pahala sebab tak ada orang, dia jadi imam dan dia jadi makmum. Dia niat imam lah ni. Dia niat imam. Makmum tak ada, dia kata makmum jin. Boleh Seram pula. Boleh ataupun tidak kata. Maka jawapannya tidak boleh. Sebab dia mesti imam ni mesti dia mesti dua orang. Masih manusia lah dua-dua. Masih manusia. Satu imam dan satu makmum. Baik. Maka kita akan di papan putih ni kita nak tunjukkan kedudukan imam dan makmum, bagaimana sekiranya imam seorang, mesti imam seorang, dia tak boleh imam dua. Betul. Imam dua tu dia lain macam. Jadi imam dia mesti seorang. Yang tu yang para isteri kata sebelum nak kahwin, awaklah imamku. Yang ni lah yang nak jadikan imam ni. Jadi imam seorang, seorang makmum. Tu nombor satu. Nanti kita akan lekat sebab saya dah buat dah. Nak lekat-lekat ni, nak main lekat-lekat. Nombor dua, imam seorang, dua orang makmum pula, lelaki. Nombor tiga, imam, tiga orang makmum lelaki. Nombor empat, imam, satu makmum perempuan. Isteri seorang lah ni. Ni isteri seorang lah. Alhamdulillah. Ni imam, makmum lelaki seorang, perempuan seorang. Kemudian imam, tiga makmum lelaki, satu makmum perempuan. Jadi bagaimana kedudukan dia? Kemudian nombor tujuh, imam perempuan pula. Okey. Makmum perempuan. Makmum perempuan. Ni seorang-seorang. Baik. Yang ke-8, imam perempuan, tapi jemaah dia semua perempuan. Tiga perempuan, laki tak ada. Itulah. Jadi ini yang kita nak main lekat-lekat hari ini. Izinkan saya untuk nak melekat. Jadi silakan Ustaz. Persoalan dia, bila kita sebut imam seorang dan satu makmum, bagaimana kedudukannya? Maka kedudukannya adalah imam diduduk begini, contohnya dia duduk. Okey. Makmum ni sebelah mana? Sebelah kanan ke ataupun sebelah kiri? Maka makmum dia mesti duduk di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan imam lah. Kalau imam macam ni, kanan imam lah. Kalau tengok macam ni, nampak macam kiri kan? Baik. Dia kanan imam. Kejap lagi kita akan tunjukkan praktikalnya. Okey. Maknanya imam dia mesti ke hadapan. Baik. Makmum dia mesti belakang sedikit. Kan? Kalau kita lagi kita akan tunjuklah sikit tu macam mana. Betul kan? Kalau kita tengok kedudukannya, ni imam duduk. Ini makmum duduk, nampak di belakang. Sama ada dia mesti dapat dibezakan belakang itu berapa banyak belakang, dia mesti tak belakang sangat sebab dia seorang. Jadi kedudukannya jangan terlampau jauh dengan imam. Ini berdasarkan di dalam hadis Nabi SAW bagaimana Ibnu Abbas ketika mana dia bersama dengan baginda Nabi SAW,
di rumah makciknya Maimunah, maka dia bangun dengan baginda Rasulullah pada malam-malam hari. Dan ketika itu Nabi SAW solat malam. Ibnu Abbas, dia masuk, dia nak solat dengan Nabi, dia wuduk seperti mana wuduk Nabi, dia solat seperti mana Nabi solat. Tetapi bila dia nak solat dengan Nabi tu, dia duduk di sebelah kiri baginda Rasulullah. Dia duduk sebelah kiri baginda Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tarik dia, Nabi suruh jadikan belah kanan. Di sebelah kanan. Dan di belakang sedikit. Kejap lagi kita akan tunjuk dengan da'i. Baik, insya-Allah. Okey, ini nombor 1. Okey, nombor 2, kalau kita tengok imam seorang, saya gunakan yang sama juga. Boleh, Doktor. Okey, imam seorang. Okey. Jadi makmum dia 2 orang lelaki. Makmum 2 orang lelaki. Maka di mana kedudukannya? Maka kata ulama, kedudukannya boleh 2. Satu, kedudukannya adalah di sebelah kiri kanan imam dan kiri imam. Begini. Ini satu kedudukan. Adakah mereka tidak rapat saf di belakang, Doktor? Contohnya, kalau seorang tadi, kan, dia sebelah kanan. Okey, kanan imam, dia sebelah. Kalau tambah lagi seorang, dia boleh duduk sebelah kiri. Boleh. Kata ulama, dibenarkan duduk di sebelah kanan imam dan sebelah kiri. Rapat tu maksudnya dia rapat dengan imam. Dia tak rapat berdua. Dia rapat dengan imam. Belah kanan, belah kiri imam. Baik. Itu kedudukan yang dibenarkan. Satu. Ataupun yang kedua, imam pergi ke hadapan. Kan? Ni imam pergi ke hadapan, makmum duduk di belakang. Ini. Yang ni kebiasaan yang kita buat. Kan? Kebiasaan kita rapatkan safnya ni. Okey. Maknanya ada 2. Kalau 2 orang lelaki, sama ada dia duduk sebelah kanan dan kiri imam, itu satu keadaan. Ataupun keadaan yang kedua, sebegini. Imam duduk depan, 2 orang makmum lelaki duduk belakang. Kalau makmum wanita dua-dua, macam mana, Doktor? Kalau imam maknanya lelaki, makmum perempuan, di belakang, maka sama saja kedudukannya di belakang imam. Dia mesti lelaki ni duduk depan. Baik. Dia mesti lelaki duduk belakang. Sama. Kalau katakan kedua-dua ni perempuan, maka kita tukar je perempuan. Tidak jadi masalah. Nanti kita akan sampai kejap lagi. Baik. Kemudian yang ketiga. Imam. Ni kan imam ni, kita guna imam yang sama lah. Imam seorang. Baik. 3 orang makmum. Lelaki. Okey. 1. Duduk. Kemudian yang kedua. Dia duduk sini. Dan yang ketiga kita ambil. Ni ada 3. Dekat. Ini kedudukan kalau 3 orang sehinggalah lebih. Ini kebiasaan macam 2 tadilah. Maknanya kalau imam seorang, makmum seorang, dia sebelah kanan. Kalau imam seorang, 2 orang makmum, dia ada 2. Sama ada kanan dan kiri imam ataupun dua-dua duduk belakang. Rapat di belakang. Rapat di belakang. Kalau 3 orang, maknanya imam seorang di hadapan, 3 makmum duduk di belakang imam. Dan kedudukan imam ini mesti sejajar. Kalau boleh, orang yang di tengah ni dia mesti sejajar begini. Ni makmum, ni imam, dia mesti sejajar. Dan bila kalau orang masuk, contoh makmum yang keempat masuk, dia nak duduk belah mana? Belah kanan ke belah kiri? Yang ni persoalan dia. Dia boleh duduk di sebelah kanan dan kiri, tetapi kata ulama kalau kita tengok 3 orang center tu, dia lebihkan belah kanan. Kemudian kita yang akan memilih untuk. Ya, betul. Kita tengok, maknanya kalau imam tengah center ada 3 orang, baik kita pergi ke kanan. Maka datang seorang lagi. Bila datang seorang lagi, dia tengok, kanan ni lebih. Maka dia pergi belah kiri pula. Dia jadikan center macam tu. Sebab imam ni mesti duduk tengah. Dia tak boleh imam hujung. Kedudukan bagaimana Nabi SAW duduk di tengah. Baik, ini kalau sekiranya imam dan makmumnya lelaki. Kalau imam dan makmumnya perempuan, seorang perempuan, maka kita ambil yang ni. Okey. Kita ambil ni. Kedudukannya adalah sebegini. Imam mesti duduk di hadapan, makmumnya mesti duduk di belakang. Ni imam seorang, makmum dia perempuan, dia duduk belakang. Bukan perempuan di depan ya?
Perempuan tak boleh duduk depan. Ingat bang. Baik. Persoalannya, tadi kita dah lontarkan persoalan. Dia kata, Ustaz, sekiranya anak saya ni umur 7 tahun. Ni ibu dia. Ni anak. Contohnya, boleh tak anak tu jadi imam? Belum balik lagi. Belum balik lagi. Maka kata para alim ulama, iaitu di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, dibenarkan imam ini adalah mereka yang mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya dia tak balik. Tetapi mumayyiz, dia dah dapat membezakan antara baik dan buruk. Dia dah tahu dah yang ni okey, yang ni tak okey. Dia tahu dah mengenai tentang solat. Maka antara ibu dan anak umur 7 tahun tu siapa layak menjadi imam? Maka kata ulama, anak 7 tahun tu layak menjadi imam lelaki. Walaupun ibu dia hafal Quran 30 juzuk. Bacaan pun sedap. Bacaan pun sedap, taranum. Jadi makmum dia adalah wanita, imam dia adalah lelaki. Ini disebutkan di dalam kitab. Baik. Kalau yang kelima pula, imam makmum lelaki, makmum perempuan. Yang ni ada kebiasaan contoh. Okey, kita tengok sini imam. Okey. Kemudian ada makmum lelaki. Kita ambil makmum lelaki ni. Kedudukannya macam mana? Kedudukan dia macam mana? Kedudukan dia sama seperti mana kita solat berdua. Sebab seorang makmum lelaki, seorang imam dan makmum perempuan di belakang. Ini kena sama aras dengan imam lah, sejajar dengan imam lah ya. Sama ataupun di sebelah kiri sikit tidak jadi masalah. Maknanya dia mesti di belakang daripada makmum lelaki. Baik. Makmum lelaki kalau seorang maknanya dia duduk di sebelah kanan. Kanan imam. Makmum perempuan duduk di belakang. Kalau contohnya bapa dia ada anak lelaki, maka anak lelaki dia duduk belakang. Dan kemudian ibu ni duduk di belakang. Belakang sekali daripada anak lelaki dia. Baik. Okey, ni yang kelima. Boleh lagi? Ya, silakan. Baik, yang keenam. Imam 3 makmum lelaki, 1 makmum perempuan. Ni imam 3 makmum lelaki, seorang makmum perempuan. Baik, kita letakkan imam dulu sini. Okey, boleh? Saya bantu. Kita letak, bantu baik. Kemudian makmum lelaki letak belakang. Letak sama situ. Okey. Okey, boleh? Boleh lekat? Tak lekat? Okey. Nervous pula main lekat-lekat ni, doktor. Dan makmum perempuan duduk belakang begitu. Oh, macam ni. Ini kedudukan dia. Baik, berapa panjang, berapa besar? Selagi dia boleh menjarakkan antara lelaki dan perempuan tu tidak jadi masalah. Maknanya perlu ke dia rapat, maka kata ulama sekiranya dia perlu menjarakkan ke belakang sedikit, maka dia boleh ke belakang sikit mengikut kesesuaian keadaan. Kalau masjid mungkin dia ada ruang sebab itulah, lelaki ruang solat wanita di belakang. Belakang tak apa, tidak jadi masalah. Kadang-kadang imam dia duduk depan, jemaah lelaki ni ramai. Kalau makmum perempuan duduk di hadapan, makmum lelaki duduk belakang tak boleh. Sebab takut tersingkap aurat. Sebab tu dia letakkan di belakang. Di belakang. Dan ada juga di sesetengah tempat diletakkan makmum perempuan ni di sebelah kiri. Contohnya di sebelah kiri dan dia ada jendela lah. Mengikut ruang. Kadang-kadang ruang tu kecil. Di surau lah kebanyakannya. Di surau ataupun kadang-kadang kalau ke rumah kita sempit, mengikut ruang lah. Dia tidak jadi masalah kata ulama. Baik, kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, doktor, kita akan sambung selepas ni. Baik, insyaAllah. Sebab banyak lagi huraian kita ni. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi anda menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bicarakan tentang berjemaah pahala berganda bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Hadi. Baik doktor, tadi kita dah ceritakan daripada yang pertama sehinggalah yang keenam, kedudukan imam dan juga makmum. Yang ketujuh, kalau imam wanita, makmum wanita, macam mana pula doktor? Baik, biasanya kadang-kadang dia berlaku di pejabat. Contohnya nak solat dengan best friend, BFF contohnya, best friend forever. Yelah. Dia nak berjemaah bersama, mungkin surau ada tuntutan kerja dan sebagainya. Jadi kalau yang ketujuh, yang ke-8 ni semua kita faham tentang imam semua lelaki.
Yang ni yang ketujuh, imam perempuan pula. Boleh tak imam perempuan? Tak ada jemaah lelaki. Sekiranya ada jemaah lelaki, saya dah sebutkan, maka lelaki perlu menjadi imam. Kena jadi imam. Dia tak boleh sebab ada hadis Nabi. Tidak dibenarkan wanita untuk menjadi imam. Dia ada hadis Nabi dan ulama kata tak dibenarkan imam adalah daripada wanita sekiranya ada makmum lelaki. Sehingga kan sekiranya anaknya dah mumayyiz tapi belum baligh, kecil lagi umur 7 tahun, 8 tahun, maka dia menjadi imam. Kena jadi imam. Untuk atas mak dia ataupun kakak dia yang perempuan. Baik. Sekiranya yang ketujuh ini imam dia perempuan, makmum perempuan, maka di manakah kedudukannya? Dia sama macam imam lelaki dan makmum lelaki. Di sebelah kanan imam. Di sebelah kanan imam. Dia belakang sedikit je, jangan terlampau jauh sangat. Kalau macam lelaki ni mungkin dia jauh sikit, dia belakang sikit saja. Kedudukannya adalah sedikit sahaja. Sedikit sahaja. Maknanya imam perempuan tu dia keluar sedikit, imam makmum perempuan di belakang sedikit. Untuk membezakan makmum. Untuk membezakan. Sekiranya makmum melebihi daripada imam, maka solatnya tak sah. Sebab tu dia satu je da'i hadari yang boleh makmum jadi duduk di hadapan imam. Iaitu jenazah. kalau orang tu rasa-rasa dia nak jadi jenazah, duduk depan imam. Tapi rasa seram pula tanyalah ustaz pagi ni. Tapi kalau dia tak nak, duduk belakang. Jangan pandai-pandai duduk depan imam. Ya, betul. Baik, ini kedudukan imam seorang perempuan dan makmum seorang perempuan. Bagaimana pula sekiranya imam ini seorang perempuan dan makmumnya adalah perempuan? Maknanya 3 orang. Baik, kedudukannya adalah seperti, dia tak seperti lelaki. Kalau lelaki mungkin kita kata belakang kan? Betul. Kan? Di belakang imam. Dia mesti duduk seperti mana? Seperti mana solat seorang perempuan, seorang makmum perempuan. Makmum perempuan dan seorang makmum imam perempuan. Dia macam ni. Kedudukannya. Maksudnya ke depan sedikit saja. Ke depan sedikit. Ini disebutkan seperti mana ada dalam riwayat bahawa apabila wanita ini dia bersama dengan jemaah, dia mesti duduk di tengah-tengah dan dia jangan duduk di hadapan sangat. Seperti lelaki. Sebab apa? Supaya terjaga auratnya. Ini yang disebutkan oleh para alim ulama. Maknanya kalau wanita itu makmumnya perempuan ramai, dia keluar sedikit saja. Kalau dia boleh keluar, dia keluar sedikit. Yang membezakan antara imam dan makmum perempuan semua duduk di tepi belah kanan dan di belah kiri. Dan bacaannya jangan sampai, ini ulama sebut, jangan melebihi seperti mana bacaan lelaki. Tidak boleh terlalu kuat. Tidak boleh terlalu kuat kerana takut timbulnya fitnah. Maka wanita ini dia kena membaca pada kadar jemaahnya saja. Ini disebut. Dan tak perlu laungkan azan. Kalau sekiranya semua jemaah wanita, maka tak perlu lakukan azan, hanya iqamah. Ini disebutkan dalam kitab fiqh. Maka ini cara kedudukan supaya auratnya terjaga, batasannya terjaga, supaya orang lelaki tak nampak bagaimana pergerakan wanita ni. Maka wanita yang menjadi imam dengan makmumnya semua perempuan, maka dia keluar sedikit di hadapan dan makmum yang lain diduduk di sebelah kanan dan kiri imam. Yang mana membezakan antara imam dan makmum ni hanya sedikit. Dia keluar sedikit saja yang dapat membezakan. Itu cara kedudukan seorang imam perempuan dan makmum perempuan yang ramai. So tak perlulah doktor ya untuk melaungkan azan kan. Betul. Walaupun juara musabaqah wanita kebangsaan. Baik, kita nak terus praktikal di sini doktor. Sebab tadi kita dah tunjuk dah. Jadi kita nak tunjuk pula macam mana kalau imam dan juga makmum. Mungkin boleh. Kita boleh tunjuk di sini doktor. Saya nak suruh dai lah jadi imam Saya pula imam doktor. Baik, silakan. Ada beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam sebuah hadis Nabi sebut janban bi janbin. Ini janban bi janbin. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi dekat negara Arab, kita tengok kadang-kadang dia ni imam ke makmum, tapi dia duduk dalam keadaan yang rapat. Begitu rapat. Dan kakinya betul-betul rapat dengan imam. Dia tak melebihi imam. Tetapi hanya kadar, orang kata sejengkal. Sedikit saja. Sedikit saja begini. Maka ini ada terdapat di dalam riwayat hadis. Baik. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia ke belakang sedikit.
Oh, kena belakang. Tetapi jangan terlampau belakang disebabkan apa? Jangan bagi ada ruang-ruang syaitan. Kerana kalau sekiranya kita berjauhan di antara saf antara satu sama lain, maka akan menyebabkan gangguan syaitan itu. Ya. Dan ada dalam hadis syaitan yang bernama khinzib. Baik. Bukan khinzir. Dalam riwayat ada sebut Lain. khanzab, Ya. ada sebut khinzib. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, khanzab. Yang akan duduk di celah-celah. Yang akan duduk di celah-celah yang akan ganggu kekhusyukan orang yang solat. Sebab tu kalau kedudukannya begini dalam mazhab Syafi'i, di belakang sedikit, imam di hadapan sedikit, maka inilah cara solat. Sama ada imam itu lelaki, makmum itu lelaki juga, ataupun imam tu perempuan, makmum tu perempuan seorang. Dia duduknya begini. Begini kedudukannya. Betul. Okey. Dan satu lagi persoalan yang kebanyakan orang kadang-kadang dia persoalan. Itu tadi kedudukan. Ada satu lagi persoalan dai. Contohnya imam tengah tahiyat awal. Baik, saya tahiyat ya. Duduk tahiyat awal. Okey. Bismillah. Kita ni nak masuk jadikan dia sebagai imam ataupun dah memang imam yang dah ada di masjid. Kebanyakan orang dia akan tunggu. Dia kata kalau saya duduk tahiyat awal rugi. Sebab bukan dapat rakaat. Nak kena tunggu imam bangun dulu. Nak kena tunggu imam bangun dulu barulah saya ikut. Sebenarnya di dalam hadis Nabi sebut innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk ikut. Maka kita takbir Allahu akbar, ikut seperti mana imam buat. Kita pun duduk. Dan apabila kita duduk bacalah tahiyat. Imam baca tahiyat awal, kita baca tahiyat awal. Baik. Imam tengah sujud. Contohnya imam tengah sujud, maka kita sujud seperti mana imam buat. Baik. Jadi kalau imam tengah duduk tahiyat awal, kita duduk tahiyat awal walaupun kita tak dikira sebagai itu satu rakaat. Ada salah satu cerita, cerita seseorang tu bila dia tengok imam tengah melakukan sujud, dia pun takbir, dia sujud dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan sujud. Allahu akbar. Ini berlaku. Sebab tu kita ni kalau boleh ikut apa yang imam buat, kita masuk, kita buat dan insya-Allah ganjarannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, kena berdiri pula ya doktor ya. Alang-alang kita berada di sini doktor, kita nak tahu jugalah bagaimana cara katakanlah kalau nak masuk nak menjadi makmum, nak tegur macam mana? Ahem ke ataupun assalamualaikum ke? Ataupun ada orang kata kena tepuk tu pula macam mana? Kuat ke ataupun main cuit-cuit? Macam mana tu doktor? Baik. Dia ada dua soalan yang dai sebutkan. Ya. Yang pertama, sekiranya kita nak menjadikan dia seorang imam. Ya, betul. Nak lantik dia imam. Dia tak boleh. Awak imam Ni imam tengah solat. Dia tak boleh sembang. Ya. Jadi bagaimana cara? Contoh, dai tengah solat. Ya. Saya pun masuk. Tengok dai hadari tengah solat. Ni imam mantap ni. Allah. Imam ni. Jadi saya nak masuk ni. Bila saya nak masuk, dalam keadaan begini, pada asasnya dan afdalnya kata para alim ulama tanpa menyentuh. Tak perlu sentuh. Tak perlu sentuh. Ini disebutkan dalam kitab-kitab. Apa yang kita buat? Takbir dengan lafaz yang kuat. Allahu Akbar. Sama ada dia niat menjadi imam ataupun dia tidak menjadi imam, itu bukan dikira sebagai satu persoalan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Sebab niat seseorang itu bergantung kepada niat dia. Baik. Dia tidak memberi kesan. Sama ada dia niat solat sunat, kita solat fardu. Sama ada dia solat qada, kita solat wajib. Tidak memberi kesan pada niat. Baik. Maka apa yang kita lakukan? Kita duduk sebelah dia. Kalau kita seorang, kita takbir saja. Allahu Akbar. Dan dia tahu bahawa kita menjadikan dia imam. Saya pun kena fahamlah yang ini adalah makmum. Betul. Dia rukuk, kita rukuk je. Walaupun dia lepas tu, dia bacaan dia tak kuat ataupun dia Allahu Akbar. Yalah. Kan dia perlahan kan? Betul, sebelah Dr. Hadi, takut nak baca kuat-kuat. Jadi kita tahu bila pergerakan dia tengah rukuk walaupun dia takbir intiqalat, takbir perpindahan itu perlahan, maka kita ikut je. Ikut sahaja. Ikut saja walaupun dia Allahu Akbar. Dia macam yalah mungkin tak yakin, betul. Mungkin kurang ilmu tetapi kita dah lantik dia jadi imam, maka kita dapat ganjaran jemaah. Kalau dia tak niat ataupun dia mungkin tak nak, itu dia punya persoalan, bukan kita. Dan tidak jadi masalah dalam mazhab Syafi'i. Dan kalau nak sentuh juga, contoh, maka ulama sebut takbir dulu Allahu Akbar, maka boleh sentuh di sebelah kanan imam. Sentuh begitu. Dan sekiranya dia membaca Al-Fatihah dalam
pada waktu perlu jahr, perlu kuat, maka dia sambung dengan kuat. Contoh dai baca perlahan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya pun takbir, Allahu akbar. Saya sentuh. Teruskan kuatkan suara. Ihdinas siratal mustaqim. Macam tu. Macam tu caranya. Dia tak perlu ulang balik. Sentuh, alhamdulillah, dia baca bismillah, tak perlu. Dah baca hujung-hujung tadi kena baca Fatihah balik tak? Tak perlu. Maknanya perlu. Kalau dia tengah baca surah, kuatkan bacaan surah saja. Kuatkan saja bacaan, sebab tadi seorang. Bila kita masuk, dia jadi dah berjemaah. Maka berjemaah, saya ni nak ikut, maka dia kuatkan saja suara itu, sudah memadai kata para alim ulama. Okey. Itu yang pertamalah. Yang kalau kita nak sentuh. Kan, kalau kita nak sentuh. Yang kedua, kalau imam ni salah, macam mana kita nak tegur? Baik. Contoh, imam ni salah, bagaimana kita nak tegur? Kalau bagi lelaki, dia sebut subhanallah. Contohnya, patutnya da'i rukuk. Tiba-tiba, dia bukan sujud sahwi ke apa, ataupun bukan sujud tilawah. Dia terus pergi sujud. Lepas Al-Fatihah, baca surah, mungkin dia fikir kejap lagi nak sarapan apa, dia terus sujud. Ini bukan hari pagi Jumaat, bukan sujud sejadah ke tak. Dia terus sujud. Maka makmum yang tengok, makmum kena tegur dengan lafaz subhanallah bagi lelaki. Bukannya rukuk bukan tak ada. Kamu ingat rokok. Dia mesti sebut subhanallah. Subhanallah begitu. Okey. Dan sekiranya makmum itu perempuan, maka kata Nabi SAW, talfiq. Maksudnya menepuk tangan bukan begini, tapi di belakang. Ni. Jangan. Ni kan dah 3 kali berturut-turut. Betul. Jadi 2 kali boleh. Sekali. Jadi itu cara perempuan menegur bagi lelaki. Baik. Sekiranya ni persoalan-persoalan yang ada. Sekiranya imam itu suami dia. Kahwin dengan hafizah. Contoh, hafal Quran 30 juzuk. Allahu akbar. Suami ni ialah bacaan bacaan Iqra. Salah. Boleh ataupun tidak isteri menegur suami pada bacaannya. Maka dalam mazhab Syafi'i dibenarkan sekiranya mereka ni ada hubungan. Dibolehkan untuk melafazkan ayat. Dibolehkan. Tetapi sekiranya dia tidak ketara sangat, maka tegur hanya dengan tepukan. Tepuk macam itulah. Itu maknanya dia ada salah. Dan dalam mazhab Syafi'i, sekiranya tidak ada makmum yang lain, makmum lelaki, dialah yang perlu tegur sebab dia belakang imam. Tetapi kalau duduk solat berjemaah lelaki, suami dan isteri, suami bacaan dia mungkin salah, isteri boleh tegur. Tegur dalam keadaan pada kadar suara sekiranya bacaan ayat salah. Jadi dia boleh menegur dengan bacaannya. Ini disebutkan dalam kitab mazhab Syafi'i juga. Baik, itu dia telah diterangkan dengan begitu terperinci bagaimana cara atau kaedah untuk seorang imam dan juga seorang makmum. Cumanya doktor, mungkin ada perkara-perkara lain yang kita terlupa. Sebagai contoh saya nak bawakan, katakanlah kalau imam tahiyat awal, bagaimana kita nak tahu yang itu tahiyat awal atau tahiyat akhir? Kadang-kadang tu imam, kadang-kadang tahiyatnya tak ada beza awal dan akhir. Betul. Mungkin sebagai contoh. Okey, kata saya duduk di sini. Baik. Katalah masuk, kemudian nak baca tu adakah sekadar cukup kita baca tahiyat awal? Baik. Bila saya nak jadikan dia sebagai imam, dai sebagai imam, saya tengok ni tahiyat awal ke tahiyat akhir. Pertama sekali yang perlu kita lakukan, kita takbir, Allahu Akbar, masuk dalam solat, kemudian kita duduk. Kita duduk sama seperti imam. Maka apa yang perlu kita buat? Sekiranya waktu tu ada, maka kita baca je tahiyat. Kita baca je tahiyat sebab kita tahu dia duduk dalam keadaan tahiyat awal atau akhir tu bukan jadi persoalan. Tapi kita baca tahiyat. Pada kadar yang mana tahiyat itu mampu kita baca. Sekiranya kita baru duduk, dia bagi salam dah. Rupanya dia duduk tahiyat akhir. Kan? Dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Assalamualaikum. Saya apa yang saya buat, saya tak perlulah sampai habis saya baca tahiyat akhir. Sebab saya, kedudukan saya bukan tahiyat akhir. Baik. Sebab saya nak ikut imam je. Maka pada waktu itu baru kita bangun. Bangun je terus. Allahu Akbar. Maknanya kalau saya masuk dalam keadaan dia tahiyat akhir, saya duduk tu, kemudian dia bagi salam,
saya terus bangun dan saya mulakan rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Cuma persoalan yang paling penting, ada lagi masa? Ya. Baik, soalan yang penting, bila nak dapat rakaat? Ini yang rakaat tu bila nak dapat? Boleh kita tunjukkan juga, Doktor? Boleh. Contohnya nak dapatkan rakaat, satu rakaat ini bersama dengan imam sebelum dia bangkit daripada rukuk. Dan kita mesti kena ada tamakninah bersama dengan imam. Contohnya begini. Okey, imam rukuk. Okey, Allahu Akbar. Dai rukuk, saya pun masuk. Saya masuk, Allahu Akbar. Saya nak rukuk ni saya dalam keadaan nak rukuk, dai bangun. Sami Allahu liman hamid. Saya tak sempat rukuk bersama dengan dai, maka kita tak dikira sebagai satu rakaat. Tak dikira sekali. Tak dikira sebab saya tak tamakninah lagi. Saya baru nak rukuk, dia dah bangun. Yang dikira sebagai satu rakaat, dai rukuk. Okey, Allahu Akbar. Saya pun takbir, Allahu Akbar. Saya sempat rukuk sekali tasbih, tamakninah bersama dengan dai pun bangun. Sami Allahu liman hamidah. Dikira sebagai satu rakaat. Dia mesti ada tamakninah di sana. Saya sempat bersama dengan dai dalam keadaan tamakninah. Tamakninah ni berarti berhenti seketika dengan sekali tasbih. Walaupun tak sempat baca Al-Fatihah? Walaupun tak sebab dikira sebagai masbuk. Okey. Baik. Itu dia. Banyak yang kita dapat ilmu. Terima kasih, Doktor. Dari sudut praktikalnya, insya-Allah mudah-mudahan akan ada perincian lanjut. Cumanya Doktor akan kongsikan di laman sosial Doktor ya? Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi, kita akan kembali lagi selepas ini dan banyak lagi kita akan bincangkan. Terus bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan pilih. Tanyalah Ustaz, setiap Jumaat sepanjang Julai, didik anak sepadan zaman, menepis pelbagai faktor pengaruh negatif. Di sana ibu, di sini suami. Kedua mereka wajib ditaati dan dihormati. Bonus Allah buat musafir, hadiah bagi perjalanan yang memenatkan. Jom nikah, tanggungjawab dipenuhi sesudah lafaznya ijab dan qabul. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di TV3 dan TV9. 3 tahun lalu, Suryani Sudirman menerima kabar gembira apabila dia disahkan mengandung anak perempuan kembar. Namun kegembiraan itu hanyalah seketika. Masalah anak saya yang hidapi penyakit memang banyak. Telinga sebelah tak ada. Mata dia belah kiri ni, dia ada selaput yang mengganggu. Tulang belakang belok. Ada saluran pembuangan, dia tak boleh nak membuang sendiri. So saya kena bantulah. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Pertubuhan Akademi Al-Bayan kini sedang usaha menjalankan kerja-kerja pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya. Setiap sumbangan yang tuan-tuan berikan, insya-Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuh kita membantu untuk membina sebuah kompleks bagi melahirkan dai mualaf Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa.
Biar tahu jangan keliru. Hari ini Tanyalah Ustaz, kita bicarakan tentang berjemaah pahala berganda bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Baik Doktor, sebentar tadi ada satu klip video yang kita paparkan, ditunjukkan ada satu proses pembinaan. Cumanya kita nak tahulah, mungkin sebagai makluman para penonton, dimaklumkan Doktor ada proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Jadi ia satu perkara yang sangat menarik. Mungkin Doktor boleh huraikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan sedang giat mengusahakan satu projek ummah untuk melahirkan para da'i, mereka-mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bukan kerja seorang, tapi ini adalah kerja umat Islam. Dia mesti datang daripada hati nurani yang nak melihat sinar Islam ni sentiasa ditinggikan. Kita nak lihat sahabat-sahabat kita yang mungkin beragama bukan agama Islam, selain daripada agama Islam. Bukan saja kita nak berkumpul di dunia, kita nak kumpul di akhirat. Nak duduk dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Kerana nilai di sana nanti bukan nilai mata wang. Bukan nilai berapa pangkat dia ada. Bukan berapa banyak dia ada harta. Tetapi nilainya di sana da'i dan sahabat-sahabat penonton adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid. Maka inilah prosesnya yang kita sedang usahakan, iaitu satu kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Kita akan membina masjid 3 budaya. Masjid 3 pintu, supaya kita nak bagi tahu kepada masyarakat yang non-Muslim ini, supaya mereka tahu tidak meninggalkan budaya, bangsa mereka, keturunan mereka, latar belakang mereka, bahasa mereka. Kalau kita tengok, ada pintu budaya Cina, ada pintu budaya India, ada pintu yang depan ni Kesultanan Melayu Melaka. Maka di mana pun pintu kita masuk, apapun budaya kita, apapun bangsa kita, kita menyembah Allah yang Esa. Ni sebenarnya satu tujuan dakwah untuk kita berdakwah kepada mereka supaya mereka faham. Dan kita nak mendidik anak-anak mualaf ini supaya mereka ni boleh hafal Quran, kemudian mereka ni boleh berdakwah dengan kepelbagaian bahasa. Tujuannya adalah mereka boleh keluar, mereka faham tentang adat, mereka faham tentang budaya keturunan mereka sendiri. Boleh bercakap dalam bahasa Tamil, boleh cakap dalam bahasa Mandarin, boleh bercakap dalam bahasa Inggeris, dan kita akan menjadi pengeksport utama. Dia macam nampak macam perniagaan. Sebenarnya ini yang perlu kita lakukan, kerja dakwah. Supaya kita hantar para da'i kita ke seluruh dunia, di seluruh Asia ni, supaya mereka boleh buat kerja-kerja dakwah dalam Malaysia dan luar Malaysia. Ini satu kerja yang saya rasakan dia merupakan kerja yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Maka ini adalah kerja kita. Biarlah kita mati, apa yang telah kita buat? Kita telah usaha untuk berdakwah di jalan Allah. Kerana kalimah yang paling hebat adalah kalimah la ilaha illallah. Maka apa yang kita dapat, sahabat-sahabat penonton, kita nak membina masjid. Sesiapa yang membina masjid, Allah akan membina mahliganya dalam syurga nanti. Kalau rumah kita, mahligai kita ada dalam syurga, jalan nak syurga mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mualaf ni seperti kain putih. Kita corakkan mereka dengan dakwah, kemudian mereka solat, mereka puasa. Kita dapat tak saham? Dapat kerana kita menyumbang. Dengan adanya wujudnya kompleks antara penyumbang untuk mereka mengetahui tentang Islam, kita akan dapat. Dan yang paling besar, mereka berdakwah, ada orang yang masuk Islam. Kita dapat tak? Kita akan dapat. Kerana dengan adanya kompleks ini, para da'i boleh berdakwah, boleh keluar, bertebaran. Maka ada orang masuk Islam, kita akan dapat saham berkekalan sehingga kita meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu boleh layari laman web, di sana ada e-book percuma tentang Ramadan, tentang korban, haji dan umrah, nanti kita akan secara percuma dan berkualiti. Grafik macam kartun yang kita tunjuk secara praktikal. Kemudian boleh juga kita untuk sumbang seperti mana nombor yang tertera, ataupun boleh ke laman web, boleh buat potongan bulanan. Subuh pun boleh, Jumaat pun boleh. Ni lagi-lagi nak masuk awal Muharram, bulan yang diharamkan oleh Allah dan bulan yang ganjarannya dilipat gandakan. Maka rebut. Dan antara inisiatif yang kami buat, kami jual sambal teriak. Masya Allah. Sambal ni sambal ikan bilis. Dia senang kalau di sekolah
anak-anak di sekolah asrama nak bawa pergi umrah, nak pergi travel, sambal teriak, sambal ikan bilis yang ada ziplock 160 gram penuh dengan ikan bilis. Dia ada dua, satu yang pedas, satu yang kurang pedas. Boleh tengok pada nombor yang tertera. Maka sambil membeli, sambil menyuap. Ini usaha kita. Semoga usaha ini disokong oleh semua kita yang mempunyai jiwa untuk melihat kompleks ini dapat dibina, dan kerja-kerja proses tambun tanah untuk membina rumah Allah sedang giat diusahakan. Dan kita meminta kebenaran dan dapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Melaka. Kita dapat surat. Mendapat kelulusan. Alhamdulillah. Dah diberikan surat. Dapat surat sokongan daripada Ketua Menteri Melaka. Kita telah berjumpa dengan Mufti Melaka. Kita telah berjumpa dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Alhamdulillah sokongan. Dapat juga sokongan, surat sokongan daripada Ahli Parlimen Alor Gajah, Kampung Pego. Maknanya Ahli Parlimen Alor Gajah sebagai Timbalan Menteri Pertahanan memberi juga sokongan. Semoga dakwah ini berterusan dan kita mendapat saham akhirat bersama masuk syurga, berjumpa dengan baginda Nabi SAW, insya-Allah. Difahamkan juga e-book percuma ada disediakan, Doktor. Mungkin boleh ceritakan lebih lanjut. Baik, sebenarnya kita Pertubuhan Akademi Al-Bayan ni kita nak memberikan kefahaman kepada mualaf. Jadi kita menulis, saya sendiri menyemak dan menulis e-book yang lebih kurang ada 3 sebab kualitinya ada 100 muka surat secara percuma, boleh download, membaca sambil menyumbang. Masya-Allah. Dan dia secara mudah kerana kadang-kadang hukum ni kita baca panjang. Betul. Jadi kita grafikkan dia, kita mudahkan dia, supaya kita senangkan, mudah faham. Tengok, senang faham. Hukum yang mana kita berasaskan dalam mazhab Syafi'i. Insya-Allah dia akan menjadi satu inspirasi, satu ilmu untuk kita dan ahli keluarga kita. Dan insya-Allah banyak lagi terbitan-terbitan yang kita akan keluarkan. Puasa, haji, solat, insya-Allah boleh pergi ke laman web dan insya-Allah di sana boleh download secara percuma. Baiklah para penonton sekalian, jangan terlepas untuk dapatkan info lanjut di academyalbayan.com. Saya ulang, laman sesawang ataupun website academyalbayan.com. InsyaAllah lagi dan lagi kita akan bicarakan Doktor selepas ini. Jadi kita akan tutup dulu di TV3 dan kepada anda semua terus setia, kita akan sambung di TV9 sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Tidak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza, bahkan kita bawa juga ahli panel yang berbeza latar belakang, namun tujuannya tetap sama, iaitu kita nak berkongsi kebaikan dan pencerahan berdasarkan beberapa topik dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebagai contoh, hari ini kita bawakan satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu berjemaah. Kita fokuskan juga kepada solat, pahala berganda, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Baik Doktor, sebelum kita nak raikan soalan daripada para sahabat kita lah, para penonton kita di Facebook, ada satu soalan yang mungkin soalan ini adalah terlekat, berbekas di hati semua yang menonton pada pagi ini. Bukan tak nak berjemaah Doktor, tetapi walaupun surau atau masjid itu dekat, ada satu penyakit yang menyerang, yang menyebabkan kita nak melangkah ke masjid itu rasa berat, iaitu penyakit MIM, kalau bahasa ruminya M, iaitu malas. Kenapa? Apakah puncanya dan bagaimana cara nak mengikisnya? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Nabi SAW telah ajarkan kepada kita satu doa. Dan doa ni tak ramai orang hafal. Tak ramai orang menyebut. Tak ramai orang yang melakukan ia sebagai satu zikir. Sebab tu kita kena baca maksurat yang telah disusun oleh para alim ulama supaya dia tu kita sentiasa berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita minta perlindungan Allah daripada sifat lemah, daripada sifat malas. Sebab tu malas ni dia akan serang. Sebab apa? Daripada syaitan. Dan malas ini berpunca daripada jiwa yang dipenuhi dengan dosa. Sebab tu di dalam kitab, ulama menyebutkan bahawa
ada beberapa komponen yang perlu kita santuni dan perlu kita memberi makan. Hari ni kita memberi makan perut kita. Perut kita bagi makan. Kejap lagi kita nak kena nasi lemak ke, roti canai ke, betul tak? Jadi kita kenyang. Tetapi kita lupa makanan bagi akal fikiran dia ada juga makanan. Makanannya adalah ilmu seperti pada pagi ni. Dalam program Tanya Ustaz. Akal kita kena diberi makan. Ini disebutkan di dalam kitab oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dan makanan yang jarang kita bagi adalah jiwa kita. Roh kita. Makanan roh inilah yang menyebabkan sekiranya kita tidak memberi makan, maka kita akan malas. Dan kata ulama' di dalam sebuah kitab Tazkiyatun Nafs yang dikarang oleh Sa'id Hawa, yang diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dia kata, ada ramai orang hari ni yang dia top up benda-benda yang baik. Dia buat solat, dia buat puasa, banyak pahala. Buat pahala dia. Tetapi dalam masa yang sama, dia tak pergi cuba usaha untuk membuang penyakit-penyakit hati ni. Penyakit contohnya riak, takabur, ujub, sombong. Dia tak buang benda ni. Maka apabila dia top up dengan benda yang baru, maksudnya benda yang baik, maka dia tidak akan jadi. Seumpama, Ustaz ada satu botol air. Ya. Kalau air ni, botol ini dipenuhi dengan air yang kotor. Kita ambil air yang bersih, kita masukkan. Apa akan jadi? Dia tak akan jadi apa. Maka kaedahnya adalah at-takhalli. Kita buang air yang kotor ni. Buang dan bersihkan dia, barulah at-tajalli. Kemudian kita masukkan, barulah hati kita akan jadi bersih. Ini disebutkan di dalam kitab. Hari ni ada penyakit sombong, ada penyakit malas, ada penyakit ujub, takabur, kita riak, kita masukkan solat, kita masukkan puasa, dia takkan jadi apa, kata ulama'. Tetapi kena buang sifat sombong tu dulu, buang sifat riak, buang sifat malas, doa pada Allah. Maka barulah kita masukkan tadi, dia akan rasa kelazatan, kemanisan iman, halawatul iman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Patutlah ada antara kita yang puasa sunat, rajin baca Quran, tapi kenapa rasa berat nak tunaikan solat berjemaah tu ya, doktor ya? Baru kita tahu puncanya, iaitu kita tak tazkiyatun nafs tu. Baik, doktor, kita nak raikan soalan daripada Izara di Facebook. Katanya, bagaimana situasi apabila solat di hentian R&R ataupun rehat dan rawat ketika bermusafir dan terdapat beberapa jemaah dengan berlainan imam yang solat dalam masa yang sama? Apakah hukum perbuatan ini? Apakah sah solat jika terdapat dua imam pada masa yang sama? Adakah wujudnya banyak imam pada satu tempat dalam masa yang sama adalah dibolehkan? Mungkin juga doktor boleh kaitkan juga, ini saya tambahlah, itu di R&R. Kalau di masjid pula bagaimana? Silakan doktor. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Masjid ni dibahagikan kepada dua kategori. Ya. Maka kita kena tengok sama ada dia ghairu matruq ataupun matruq. Iaitu satu, masjid ni rasmi ke ataupun masjid ni tak rasmi. Kalau masjid yang disebut sebagai masjid rasmi, iaitu masjid yang ada imam dia. Imam rawatib ni dah ada dah. Imam dilantik. Ada imam, ada bilal, ada makmum, ada tok siak ni semua. Imam yang dah dilantik. Ini dinamakan ghairu matruq. Maksudnya masjid rasmi. Contohnya Masjid Putrajaya. Contohlah. Yang tu yang kita. Masjid besi. Masjid wilayah persekutuan. Maknanya masjid-masjid ni masjid Shah Alam. Ini masjid-masjid yang disebut sebagai ghairu matruq. Maka kata mazhab Syafi'i, Imam Ramli menyebutkan bahawa hukumnya sekiranya kita melakukan jemaah yang lain, maka hukumnya makruh. Dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab yang lain ditegah. Sama ada imam itu selesai ataupun sedang ataupun belum. Contoh, imam belum lagi nak solat. Ni dalam mazhab selain mazhab Syafi'i. Imam belum lagi solat. Contoh, imam yang telah dilantik, dia datang, dia buat imam dia. Dia takbir dulu. Dia takbir dengan jemaah dia. Maka dilarang sama sekali. Ataupun semasa imam sedang solat, dia buat jemaah yang baru. Maka ini juga dilarang. Ataupun selepas habis dah. Dia dah habis dah. Imam dah selesai dah. 1 jam habis. Dia datang, dia buat jemaah. Dalam mazhab lain, ditegah. Adapun dalam mazhab Syafi'i, hukumnya makruh. Makruh je. Yang ni masjid rasmi. Ada satu masjid yang disebut matruq. Masjid R&R. Ini adalah surau ataupun tempat yang tidak ada imam yang dilantik. Tak ada. Dia tak ada lantik imam di R&R. Sini da'i hadari je tak ada. Maknanya siapa jadi imam, siapa sampai dia nak buat, maka kata para alim ulama dalam mazhab Syafi'i,
dibolehkan. Sebab tu kena beza. Masjid rasmi ke masjid tak rasmi, ataupun disebutkan sebagai surau RNR. Surau RNR dibenarkan. Kalau masjid yang rasmi, hukumnya makruh. Cuma kata ulama, walaupun dia tidak ada imam yang tetap, maka kalau boleh dijadikan imam yang satu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak berbeza-beza. Kadang-kadang ada orang nak buat jemaah ni sebab dia tak suka imam yang dilantik. Kata imam ni bukan boleh pakai pun. Yang boleh pakai aku je. Jadi, maka itulah yang disebutkan la takhtalifu, jangan kamu berbeza. Fatakhtalifu qulubakum, maka Allah akan bezakan hati kamu. Allah. Sebab tu kalau kita hari ni ada perbezaan, maka satukan dalam masjid. Sepatutnya masjid itu tempat menyatukan. Okey, doktor. Yang ini teman pun pening juga memikirnya apalah nak buat ni. Okey, soalan daripada Yu Amrizali ni katanya, untuk membentuk saf yang ketiga, adakah bermula dari tengah, makmum seterusnya kanan dan kiri, atau pada saf yang paling hujung kanan? Mana dulu nak start ni? Mungkin doktor boleh kongsikan. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, maka bila kita nak mulakan saf yang baru, maknanya saf yang ketiga ataupun saf yang kedua, saf yang pertama ni dah penuh, subuh lah. Kita nak masuk, belah kanan pun penuh, belah kiri. Maka kita nak masuk saf yang kedua ni. Maka saf yang kedua ni kita duduk di tengah imam. Sekiranya kita tahu tidak ada orang yang selain daripada kita, maknanya kita ni duduk, belah kanan tak boleh masuk, belah kiri tak boleh masuk. Kita nak masuk, kita duduk di saf yang kedua belakang seorang-seorang. Ataupun saf yang ketiga seorang. Maka itulah yang disebutkan oleh para alim ulama, panggil orang yang di depan ni ke belakang. Dia tak boleh seorang-seorang? Dia tak boleh seorang. Dia kena teman. Tujuan teman ni untuk apa? Adalah bertujuan supaya tidak diganggu oleh syaitan. Jadi dia kena duduk. Sekiranya dia tahu ada jemaah, dia tengah wuduk, dan dia dah habis wuduk, dia nak solat, dia seorang. Contohnya, dia mula daripada tengah. Bukan daripada kanan. Dia mesti daripada tengah membawa ke kanan dan ke kiri. Dia kena seimbang. Kalau kita masuk tu, kita tengok belah kiri berat, kita masuk belah kanan. Kalau kita tengok belah kanan berat, kita masuk belah kiri. Maknanya keseimbangan biar imam tu betul-betul duduk di tengah. Okey, bila kita tahu yang ada makmum lain akan masuk, waktu tu tak perlu tarik orang depan. Kita solat takbir Allahu Akbar, kejap lagi orang akan duduk di sebelah kita. Maka itu disebutkan oleh para alim ulama, cara bagaimana kita nak rapatkan saf itu, dan cara untuk kita nak masuk ketika mana saf yang kedua ataupun ketiga, kita nak banner tu sama ada daripada kanan macam soalan tadi, maka duduk di tengah, maka bannerlah daripada tengah ke kanan dan ke kiri. Seimbangkan biar imam ni duduk di tengah. Baik, baru kita faham. Dan saya seronok apa yang doktor kongsikan tadi. Sebenarnya apabila seorang-seorang, kena tarik orang di depan untuk ke belakang supaya tidaklah seorang-seorang di belakang. Ya, doktor ya. Okey, insyaAllah banyak lagi kita akan bicarakan selepas ini. Cumanya anda kena terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan kira. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan tidak kira di mana sahaja anda berada, kami nak ucapkan terima kasih. Termasuklah dikabarkan ada yang menonton sahabat-sahabat dari Singapura, Brunei, bahkan dari Indonesia. Dikabarkan juga ada juga yang menonton dari selatan Thailand. Terima kasih kerana menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai tontonan anda pada pagi ini. Dan masih lagi kita bicarakan tentang berjemaah, pahala berganda dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Baik doktor, banyak yang doktor ada kongsikan, termasuklah tadi kita ada praktikal. Cumanya saya nak kaitkan sedikit perbincangan kita dengan hadis Nabi SAW, yang mana terdapat beberapa hadis Nabi SAW menyatakan antara kebaikan solat berjemaah ini, yang pertama diangkat darjatnya. Kemudian ada juga hadis yang menyatakan kalau kita solat berjemaah ini mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak tahu bagaimana dikatakan diangkat darjat dan juga pengampunan tu. Silakan doktor. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita kena faham tentang konsep masjid tu dulu. Baik. Bila kita tahu jemaah ni sudah pasti dituntut di masjid bagi lelaki, adapun bagi kaum wanita solat yang paling afdal adalah di rumahnya. Tetapi tidak salah kata para alim ulama untuk mereka lakukan solat berjemaah. Contohnya kalau ada kuliah, contohnya kalau ada orang kata ialah kuliah-kuliah yang boleh mengajar, dia nak tambah ilmu, dia pergi ke masjid. Maka tidak jadi masalah. Sekiranya tidak timbul fitnah. Kan?
Tetapi bila kita pergi ke masjid, memang terdapat hadis bila kita melangkah, setiap langkah kita tu akan diangkat darjat. Akan dihapuskan segala kesalahan. Ini antara yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah. Maknanya darjat seseorang itu diangkat bukan akan dapat title Tan Sri. Tidak. Angkat darjat ni maksudnya kedudukannya daripada kedudukannya orang yang Islam seperti biasa, dia akan jadi orang beriman. Kemudian dia akan jadi orang yang mukmin. Orang mukmin ni dia pasti dia beriman, dia melakukan segala amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi, dan dia akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa ni peringkat yang paling tinggi, iaitu dia melakukan segala perintah Allah, dia meninggalkan segala larangan Allah. Itu takwa. Kemudian kata para alim ulama, dan ada terdapat satu hadis yang hebat tentang solat berjemaah ni. Bukan saja darjat diangkat, bukan saja diampunkan, itu dunia kita dapat dan akhirat kita dapat. Yang paling besar sebenarnya dai dan sahabat-sahabat penonton, ada terdapat satu hadis yang sahih, 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang akan mendapat naungan di sisi Allah pada hari yang tidak ada naungan. Bayangkan matahari sejengkal. Bayangkan pada ketika itu kita duduk saja, berdiri saja 50,000 tahun. Beratur. Duduk saja, belum lagi timbangan, belum lagi mizan, timbangan, belum lagi titian sirat, belum lagi benda tu semua. Sebab kita nak tunggu untuk nak ditimbang amalan kita daripada seorang ke seorang panjang. Sehingga kan Nabi sebut apa? Ada yang berpeluh hingga ke buku lali. Ada yang berpeluh hingga ke tumit. Ada yang berpeluh hingga ke lutut. Ada yang berpeluh hingga ke tengkuk. Ada yang tenggelam dengan peluh. Tunggu saja. Tetapi ada seorang yang di antara 7 orang, kata Nabi SAW, rajulun, seorang laki-laki, dan kata ulama juga termasuk bagi wanita. Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Jiwanya, hatinya terpawan dengan masjid. Maka antara orang yang suka pergi ke masjid ni, dia suka solat jemaah. Dia akan mendapat naungan Allah. Yang tidak ada naungan, melainkan naungan Allah pada hari itu, baru kita rasa, ya Allah, untung aku. Kenapa? Dapat naungan Allah. Disebabkan kita berjalan pada ketika panas hari, ketika di dunia. Kita berjalan walaupun rasa malas dan letih. Dan di sana Allah akan balas. Naungan itu akan diberikan naungan ketika orang panas, kita teduh. Ketika orang dahaga, kita dapat minum haud daripada telaga baginda Nabi SAW. Fikirkan tentang solat berjemaah. Bila kita berbincang macam ni, Doktor, ya, baru kita dapat rasakan beruntungnya bagi mereka yang hatinya tertaut dengan masjid, terutamanya dalam solat berjemaah, Doktor, ya. Baik, Doktor. Ruby di Facebook ni ada tanyakan satu soalan yang berkaitan dengan anak OKU ni. Kata beliau, apakah pahala jemaah berganda buat keluarga seandainya yang menjadi imam untuk solat itu terdiri daripada anak OKU? Bagaimana, Doktor? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, mereka yang mempunyai anak yang kurang upaya, OKU ini sebenarnya dia merupakan satu anugerah daripada Allah. Dia bukan daripada kelemahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita kena faham. Kerana antara tukang azan baginda Nabi, kita tahu Bilal je. Tetapi tukang azan Nabi yang kedua, maksudnya selepas Bilal, iaitu Umi Ibnu Maktum. Abdullah Ibnu Maktum, dia merupakan tukang azan. Seorang yang mana? Seorang buta. Walaupun matanya tak nampak, tetapi dia merupakan tukang azan baginda Nabi SAW. Sehingga kan ketika mana kalau Nabi berjumpa dengan Abdullah Ibnu Maktum ni, Nabi akan tanya, wahai Abdullah Ibnu Maktum, ada tak soalan? Sebab Allah tegur. Di dalam surah Abasa, bila jumpa, ada tak soalan kau nak tanyakan kepadaku, maka aku akan jawab. Specialnya, maka boleh ataupun tidak persoalannya, anak orang kurang upaya menjadi imam, contohnya kakinya ataupun tangannya ataupun apa sahaja, maka kata para alim ulama, tidak menjadi masalah sekiranya seseorang itu dia mengetahui tentang hukum hakam solat, maka dia boleh menjadi imam walaupun dia kurang upaya. Tidak memberi apa-apa kesan. Kalau katakan dia tidak ada kaki, dia terpaksa duduk, dia lelaki, kita nak berimamkan dengan dia, boleh ataupun tidak? Maka jawapannya boleh. Cuma dai, saya nak tambah sedikit. Silakan. Siapa yang perlu menjadi imam ni penting. Kebanyakan kita yang menjadi imam ni, kita pilih yang baik bacaannya.
di dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam Muwatta Imam Malik memang ada menyebutkan pada zaman baginda Nabi dan para sahabat, ialah pada zaman Rasulullah Nabi menjadi imam. Bila para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menjadi imam adalah mereka yang paling baik bacaannya, disebabkan apa? Kata para alim ulama, pada zaman sahabat ini mereka yang baik bacaan, mereka juga faqih. Betul. Mereka contohnya khuzil Quran min arba' dalam hadis Nabi. Antaranya Muaz. Muaz bin Jabal. Ambil Quran ni daripada 4 orang. Antaranya Muaz. Muaz ni orang yang menghafal Quran dan dia juga faqih. Faqih ni maksudnya dia tahu tentang hukum hakam. Paling pintar halal dan haram. Betul. Ya? Dan kata para alim ulama, ketika mana keadaan ini sudah bertukar, ada orang bacaannya bagus tetapi hukum dia tak tahu. Ya. Tak berapa. Maka siapakah yang paling layak untuk menjadi imam? Maka kata ulama adalah orang yang paling faqih. Sebab dalam solat ini mana yang lebih banyak? Bacaan ke ataupun hukum hakam? Hukum hakam. Maka hukum hakam. Contoh, siapa nak kena jadi imam, kalau imam tu terkentut, macam mana kalau sujud terlupa dan sebagainya, dia memerlukan kepada hukum hakam. Orang yang layak menjadi imam adalah yang faqih, kemudian barulah turutannya kepada orang yang baik tajwidnya, bacaannya, hafalannya dan sebagainya. Okey, doktor. Juga soalan dikaitkan dengan kanak-kanak ni, kita nak raikan kata jiwa di Facebook katanya, umur berapakah, seusia berapakah kanak-kanak boleh dibawa untuk solat berjemaah bersama sekalipun dengan niat mendidik? Silakan doktor. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada terdapat di dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi menyebutkan muru auladakum bisolah, iaitu suruhlah anak kamu untuk solat. Nabi suruh pada umurnya wahum abna sab'ah pada umur 7 tahun. Kemudian wadribuhum, pukullah mereka. Pukul ni kita ingat ambil kursi hentak dah. jangan. Kita ambil dengan rotan ni, pukul sampai berbiat. Itu bukan dalam Islam. Kalau kita nak pukul ni, ada ulama mentafsirkan wadribuhum bisiwak, dengan kayu siwak, kayu sugi. Bukan kayu yang dekat pokok tu dah. Kayu sugi ni, kayu kecil. Kita pukul manja. Maknanya solat. Bukan pukul tu sehingga memudaratkan dia. Jangan. Itu tak diajarkan dalam syarak. Maka pukullah mereka pada ketika umur 10 tahun. Maka diajarkan solat ini pada waktu kecil lagi. Maka siapakah yang boleh kita bawa anak-anak ni? Boleh tak kita bawa? Kadang-kadang ada anak-anak yang kita bawa ni, dia punya lompat, kain imam dia tarik sampai telondeh. Dia masuk macam-macam, duduk atas jemaah ni, benda ni berlaku. Duduk atas jemaah, dia boleh duduk atas kepala makcik sebelah, dia pun tak kenal. Ambil handbag, kawan tu tengah sembahyang. Tak khusyuk. Budak ni tak khusyuk, ambil pula beg aku. Jadi siapakah? Maka sebelum kita nak bawa, kita kena didik kat rumah dulu. Didik. Kalau buat perangai, hang siap. Ayah-ayah dulu macam tu lah. Dia jelingan mata je dah takut. Jadi kena didik. Sebagai parent, sebagai ibu bapa, didikkan sebelum nak bawa ke masjid tu penting. Supaya tidak mengganggu. Memanglah digalakkan untuk budak-budak ni pergi ke masjid. Tetapi didikkan itu penting, didahulukan sebelum daripada kita nak bawa. Jadi, berapakah umur? Ketika mana dia boleh memikirkan baik dan buruk, maka ketika itu kita boleh bawa. Sikit doktor, sebelum kita nak bawakan pelan tindakan, bila sebut tentang solat berjemaah ni, tentang kanak-kanak juga, ada yang menyatakan kanak-kanak kalau belum berkhitan ataupun berkhatan, tak boleh duduk satu saf dengan mereka yang dewasa. Betul ke doktor? Baik, ulama berselisih pandangan mengenai tentang isu ni. Baik. Ada pandangan ulama yang menyatakan tidak menjadi masalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ada kanak-kanak yang duduk di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak membatalkan solat. Maka dia kata budak ni tak menanggung najis. Ini satu pandangan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, lebih baik mana kanak-kanak yang belum khitan, sekiranya dia nak duduk dalam satu saf, dia tak terputus saf sebenarnya. Dia tidak terputus saf. Tetapi sepatutnya kalau kanak-kanak ni kita kena bersihkan dulu. Maksudnya di tempat sulit dia, kita sucikan kerana kadang-kadang di sana terdapatnya najis. Bila kita bersambung dengan najis, maka hukumnya tak sah solat kita. Bersambung dengan najis. Maka ketika itu sekiranya dia nak solat, pastikan, ajarkan, dia tak khitan lagi.
maka pastikan dia basuh dengan sempurna. Basuh dengan sempurna, minta maaf ini sebab fiqah. Buka, basuhkan elok-elok, ajar dia cara dia supaya tidak ada najis-najis yang melekat, dan akhirnya bila melekat najis ni, kita duduk di sebelah dia, yang ni yang menjadi masalah. Sebab itu kanak-kanak di mana sah dia? Di belakang. Di belakang. Sekarang ini teknologi canggih dah. Anak-anak dia bukan umur 12 tahun baru khatan. Baru nak berkhatan tak. Anak-anak sekarang ni umur 1 tahun dah boleh berkhatan. Umur 7 bulan, 8 bulan dah boleh berkhatan. Ni lagi mudah. Dia pun tak panjat pokok. Tak berlari saja, tak berlari. Makan pun senang. Bagi susu, senyap terus. Dia pun tak tahu sakit. Maka ada dah teknologi laser sekarang ni, maka dibenarkan. Okey, itu dia satu pencerahan. InsyaAllah, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kita akan buka perbincangan ini selanjutnya nanti. Cumanya, Doktor, sebagai pelan tindakan kita supaya kita jadikan ibadah kita, terutamanya solat berjemaah ni, dikerjakan secara berjemaah dan bukan nafsi-nafsi. Silakan, Doktor. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang perlu kita buat? Kita kena muhasabah diri kita, berapa banyak hubungan kita dengan Allah telah kita jalinkan. InsyaAllah. Berapa banyak panggilan Allah yang telah kita jawab. Dan berapa banyak yang kita buat itu dalam keadaan betul dan dalam keadaan khusyuk. Kerana sifat orang mukmin yang Allah sebut dalam Quran, iaitu qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Iaitu sifat orang mukmin yang berjaya ni, nombor 1 solatnya khusyuk. Khusyuk ni, kata ulama, kalau boleh dalam keadaan kita fokus dan dalam keadaan kita solat dalam keadaan berjemaah. Jemaah sebab apa? Kalau sekiranya makmum terlupa, imam ingatkan. Kalau imam lupa, kita ingatkan. Maka kita sudah pasti duduk dalam keadaan kita dengar bacaan orang, dalam keadaan kita buat seperti mana yang dilakukan oleh imam. Pahala itu berlipat kali ganda, dan inilah yang kita cari. Di dunia kita nak kebaikan, nak dapat kesejahteraan, nak dapat kasih sayang Allah, dan di akhirat kita akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu ayat Al-Quran secara ringkasnya, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kan? Allah, sekiranya kamu sayang dan kamu cinta kepada fattabi'uni, ikut baginda Rasulullah. Dan Nabi SAW antara cirinya sentiasa berjemaah. Masya Allah. Rasulullah tak pernah tinggal berjemaah di Masjid Nabawi terutamanya. Baik, Doktor, sebagai memurnikan program kita pada pagi ini, doa ringkas daripada yang berbahagia, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu, ya Allah, pada pagi yang penuh dengan keberkatan. Kepada Engkaulah kami meminta, ya Allah. Kepada Engkaulah kami memohon, ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, banyak kami telah melakukan kesilapan dan kesalahan, ya Allah. Banyak dosa-dosa kami yang telah lalu, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, ya Allah, maka kami tergolong dalam golongan orang yang zalim lagi rugi. Maka dengan sebab itu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Rahmatilah ibu bapa kami, ya Allah, seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, keturunan kami, zuriat kami sentiasa mendirikan solat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan juga akhirat. Ya Allah, jika ada dalam kalangan kami yang sakit, maka Engkau permudahkanlah urusan mereka, ya Allah, dengan berikan kesihatan. Jika ada dalam kalangan kami yang susah, ya Allah, bantulah mereka. Jika ada dalam kalangan kami yang berdosa, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang mempunyai keaiban, maka tutuplah aib kami, ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang mempunyai hajat, sesuatu hajat yang baik, ya Allah, maka perkenankanlah hajat kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami dan permintaan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. InsyaAllah kita akan bersama lagi, Doktor, ya, pada masa akan datang, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau kita solat seorang-seorang, insya-Allah kita akan jauhkan perbuatan keji dan mungkar. Tapi ajaklah berjemaah, kerana perbuatan keji dan mungkar masyarakat kita akan kita hindari, insya-Allah. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.